Selamat sejahtera dan salam satu Malaysia kepada murid-murid yang tercinta. Okey, baiklah. Tahu tak apa kita nak belajar pada hari ini, murid-murid? Ada yang tahu tak? Cuba tekan. What we're going to know today. Baiklah, kita akan belajar mengenai tentang Urtin du Khmer. Ada yang tahu tak apa itu Urtin du Khmer? Tak tahu kan? So, maka dengan hari ini kita akan mempelajarinya dari segi sejarah, instrumentasi, elemen-elemen muzik yang terdapat pada Urtin du Khmer, dan juga teknik-teknik nyanyian yang terdapat dalam Urtin du Khmer. So, mari kita tengok video pelajaran ini. Let's go, Tahukah anda, pada 2000 tahun yang lalu, terdapat sebuah negara yang terletak di benua daratan Timur Asia menjadi fenomena dan perhatian dari seluruh pelosok negara yang dipercayai negara tersebut telah menghasilkan satu karya agung sejak abad ke-13. Negara manakah itu? Anda pun pasti tanya betul? Stay tuned! Hi guys! So, hari ni saya nak kongsikan cerita tentang sejarah Urtin du. Okay, apa tu Urtin du? Secara umumnya Urtin du itu adalah satu nama yang dihasilkan dalam sebuah lagu masyarakat Mongolia yang diberi nama sebagai lagu Urtin du, ataupun nama lain bagi Urtin du ini adalah lagu panjang. Jadi, lagu panjang ini adalah salah satu bentuk utama yang terdapat dalam setiap lagu-lagu masyarakat Mongolia. Dan selain itu, Urtin du ini juga didefinisikan sebagai satu bentuk nyanyian lirik yang mempunyai ciri-ciri tertentu, termasuklah dari segi kepelbagaian vokalnya yang luas dan bentuk komposisinya yang bebas. Tambahan itu, dari segi persembahan dan komposisi untuk lagu Urtin du ini sendiri, ia berkait rapat dengan cara hidup pastoral orang nomad, khususnya orang Mongolia sejak zaman nenek moyang mereka lagi. Nak dijadikan cerita pula, dari segi temanya, tema lirik lagu mereka ini dikatakan berbeza-beza mengikut konteks-konteks tertentu. Kenapa dikatakan begitu? Kerana kadang-kadang dalam setiap lagu yang mereka hasilkan ni, ia terdapat unsur-unsur yang diterapkan mengikut tema ataupun konteks yang mereka cuba sampaikan. Antaranya seperti tema-tema yang berunsurkan falsafah, agama dan juga yang bebas. Macam itu. Jadi kuda ni adalah simbolik yang mereka selalu gunakan dalam penghasilan sesebuah lagu mereka. Sehinggalah hari ini, persembahan serta komposisi masih memainkan peranan penting dalam kehidupan sosial dan budaya para pengembara yang tinggal di Mongolia, khususnya di negara Republik Autonomi Mongolia di bahagian pendalaman yang terletak di bahagian utara Republik Rakyat China. Hai semua, selamat sejahtera. Sekarang saya akan menerangkan serba sedikit mengenai elemen muzik yang terdapat di dalam Urtin du. Tapi sebelum itu, jom kita lihat video ini. Urtin du merupakan salah satu
daripada elemen ataupun unsur utama di dalam muzik tradisional Mongolia. Urtindu atau nama lainnya yaitu longsong merupakan salah satu daripada dua bentuk utama lagu-lagu di Mongolia. Yang satu lagi namanya adalah boginodu ataupun lagu pendek. Urtindu yang juga dipanggil sebagai longsong bukan dipanggil hanya kerana lagu tersebut panjang, tetapi setiap suku kata teks di dalam lagu tersebut dilanjutkan atau dipanjangkan untuk jangka masa yang panjang. Ciri utama urtindu adalah shuranhai, yaitu note-note yang berpanjangan dan vibrato yang sangat dimodulasi pada vokal. Urtindu adalah nyanyian lirik yang dicirikan oleh banyak hiasan atau lebih dikenali sebagai ornamentation, falsetto, rangkaian vokal yang sangat luas, dan juga bentuk atau form komposisi bebas. Dalam urtindu, rising melody ataupun melodi meningkat dengan perlahan dan stabil, sementara falling melody ataupun melodi jatuh sering dipintas atau intercepted dengan irama yang meriah. Selain daripada urtindu yang biasa kita dengar pada hari ini, terdapat dua lagi gaya utama yang lain yang dikenal pasti sebagai mini longsong dan majestic longsong, dan kedua-duanya ini menuntut rangkaian vokal yang luas. Berlainan dengan nyanyian manusia biasa, tonal range untuk urtindu boleh mencapai sehingga 3 oktav lebih tinggi. Gaya persembahan urtindu pada bahagian timur dicirikan oleh wide range dan juga tempo yang perlahan, sementara pada bahagian utara, melodi sering bergerak dengan lebih cepat dan dalam bentuk komposisi yang lebih rumit. Pada bahagian barat, vocal range agak sempit dan tempo lebih laju dibandingkan pada bahagian timur. Not yang berpanjangan atau dilanjutkan di dalam urtindu beserta dengan irama tanpa batasan dan juga pengusuran ataupun pentahan, semua perkara yang megah menggambarkan jiwa ketenangan dalam watak nomad di Mongolia. Sekian sahaja dari saya, terima kasih. Hello guys, jadi hari ni kita akan cakap pasal Khome. Mana Khome ni merupakan sejenis muzik tradisional yang dihasilkan oleh rakyat Mongolia dan juga Tuvan. Okay, Khome ni kita sering kali dengar yang dia merupakan sejenis muzik yang dihasilkan melalui kita punya tekak, okay, ataupun dipanggil sebagai nyanyian tekak, throat singing. Khome ni kalau korang nak tahu, penyanyi ni dia orang akan harmonikan pelbagai bahagian suara dia orang, sama ada daripada tekak, daripada dada, tapi dia orang akan hasilkan satu bunyi yang ada bass yang berterusan. Kiranya Khome ni kan dia ada dua jenis tau. Yang pertama iaitu hydra, iaitu Khome mendalam, bunyi yang mendalam, bunyi yang amat-amat low, mendalam, dan satu lagi ialah Khome secara siulan yang dihasilkan melalui bunyi macam bersiul, bunyi yang macam nyaring bersiul. Okay. Kalau korang nak tahu, kawasan Mongolia ni kan dia merupakan satu kawasan yang mempunyai persekitaran yang luas, jadi membolehkan bunyi tu dihasilkan dengan jarak jauh. Jadinya rakyat-rakyat Mongolia ni dia orang hasilkan bunyi ni dengan cara meniru bunyi-bunyi haiwan, meniru bunyi-bunyi air dan juga angin, dan akhirnya menjadikan muzik ni sebagai muzik tradisional masyarakat diorang. 3 jenis cara untuk nak hasilkan muzik diorang, yang mana Khome yang pertama dihasilkan dengan cara mendalam, iaitu kita panggil karkira, chest karkira yang dihasilkan melalui dada, dan seterusnya Khome yang kedua mereka hasilkan daripada bunyi dalam tekak yang dihasilkan macam bunyi drone ataupun dengan cara bersiul. Yang ni dipanggil sebagai Isgray Khome. Dan yang terakhir ialah Khome yang dihasilkan iaitu bunyi yang sangat tinggi, sangat nyaring.
dia sebenarnya kan ada cara tau kalau untuk nak hasilkan bunyi home ni. Okay, sebagai contoh bunyi home yang boleh dibuat hasil tiru daripada bunyi air. Okay, yang mana kalau nak buat tu kita kena bentukkan mulut kita, tapi kita menggunakan dengan cara pakai suara di bahagian tekak lah. Okey, Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Hari ini saya akan menerangkan tentang instrumen yang terdapat dalam muzik Urtin Do Come. Okey, untuk alat muzik yang paling penting dalam Urtin Do Come ialah moringkur. Okey. Moringkur ni memang merupakan satu alat muzik rakyat Mongolia. Dia bukan sahaja alat kebangsaan, namun dia merupakan bahagian yang terpenting dalam warisan dan kebudayaan mereka. Moringkur ni telah dimainkan selama berabad-abad oleh orang-orang nomad pada zaman dahulu di kawasan Mongolia. Okey. Untuk instrumen moringkur ini, moringkur ni kita dapat kalau dapat dibayangkan, dia seakan-akan rebab, alat muzik rebab, tetapi bunyinya seperti cello. Macam tu. Dia takkan bunyi macam rebab. Dia bunyi macam cello. So kalau kita nak main alat muzik moringkur ni, kita juga boleh menggantikan dengan cello kerana bunyinya seakan-akan bunyi cello. Okey, sedikit cerita pasal moringkur ni. Badan moringkur ni, badan dan leher diukir daripada kayu, serta hujung leher mempunyai bentuk kepala kuda, dan suaranya mirip dengan biola ataupun cello. Okey, tali itu diperbuat daripada tali nylon dan juga bulu ekor kuda. Okey, ia dimainkan dengan busur yang diperbuat daripada pohon willow, diikat dengan rambut ekor kuda dan dilapisi dengan kayu larch ataupun kayu cedar. Okey, mengikut sejarah, sebenarnya alat muzik moringkur ini dimainkan semasa menceritakan tentang puisi ataupun kisah epik yang dilakukan oleh seorang dukun lah. Okey. Namun apabila berganjak ke era kemodenan, dia merupakan salah satu warisan budaya rakyat Mongolia. Okey, saya serahkan kepada guru seterusnya. Terima kasih. Hai, okey, baiklah. Saya akan menerangkan teknik nyanyian throat singing home. Okey. Home ini adalah imitasi suara yang diambil daripada alam semula jadi ataupun haiwan. Ke zaman dahulu, mengambil daripada sekeliling mereka, dijadikan sebagai inspirasi dalam nyanyian, teknik nyanyian. Seterusnya, suara yang dihasilkan daripada home ini mempunyai frekuensi yang tinggi dan rendah. Antaranya adalah herme ataupun ho. Untuk ini, suara home ataupun ho ini ianya dihasilkan, suaranya berada daripada frekuensi yang tengah-tengah, iaitu tidak terlalu tinggi dan tidak terlalu rendah. Untuk level suara sigil ini adalah suara frekuensi yang tinggi. Sigil untuk frekuensi yang tinggi. Terusnya saya akan mengajar kamu semua cara menyanyikan throat singing. Antara tekniknya adalah anda perlu memuncungkan mulut ke depan macam ni, macam nak tiup belon, nak tiup lilin dekat kek. Buat macam tu, muncungkan mulut. Okey.
Okey, Syafiq boleh cuba? Boleh buat tak? Muncungkan mulut. Macam tu. Okey, selain daripada kena muncungkan mulut ke depan, apabila kita ingin menyanyi akan mengeluarkan suara. Okey, dan suara itu penyanyi boleh melakukan getaran di dalam suara supaya menghasilkan nada tinggi rendah. Okey, Syafiq? Faham Syafiq? Faham cikgu. Okey, kalau nak tahu lebih lanjut, kita semua dan Syafiq boleh sama-sama menonton video ini, okey? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Hai, nama saya Ahmad Ashraf. Dan hari ini bersama saya ada dua orang murid iaitu Syafiq dan Zulhelmi. Ya, saya cikgu. Alright. Hari ini kita akan meneka dua video yang saya akan siarkan sekejap lagi. Sama ada Teka apa cikgu? sama ada video tu daripada Urtindu ataupun Kume. Oh, kiranya Urtindu Komen ni dua benda yang berbeza ke cikgu? Dua benda yang berbeza. Ya. Ingat satu je cikgu. So, hari ni cikgu nak bagi korang teka video yang saya akan siarkan sekejap lagi. Sama ada video tu adalah daripada Urtindu ataupun Kume. Okey cikgu. Let's go. Jom kita tengok first video. Okey. Itu sedikit klip daripada video tersebut. Okey, sekarang ni cikgu nak awak berdua teka sama ada video itu adalah Urtindu ataupun Kume. Okey, siapa nak jawab? Hai cikgu, saya. Syafiq. Saya rasa ini adalah Komen cikgu. Kume. Anda pasti dengan jawapan anda? Saya tak berapa nak pasti cikgu, tapi saya rasa saya yakin adalah Komen cikgu. Okey. Zulmi nak cuba? Saya tak setuju dengan Syafiq. Saya rasa Urtindu, tak dengar macam, saya rasa macam Urtindu cikgu. Tak tahulah, macam bunyi tu kena dengan Urtindu. Cikgu pun rasa macam Urtindu, tapi kita dengar, kita tengok kat sini apa jawapan dia. Okey. 1 2 3. Jap. Ya. So jadi kalian rasa hebat. Kalian memang hebat. Hebat betul saya. Hebat betul. Hebat saya tembak cikgu. Tak tahu betul je. Tak apa. Yang penting kita belajar. Oh, kiranya Urtindu ni suara dia nyaring cikgu. Suara dia nyaring dan dia tak silap cikgu, dia menggunakan hanya beberapa perkataan dalam satu lagu sahaja. Oh, okey cikgu, baiklah. Next. Awak dah dapat tengok tadi? Dapat.
Okay, Zulmi dapat tengok Alright. Sekarang ni awak teka sama ada ini adalah Urtindu ataupun Kume. Tadi dah jawapan dia Urtindu, sekarang mesti Kume cikgu. Mana tahu ini Urtindu lagi? Sekarang mesti Kume Awak rasa ni dua benda yang berbeza Ya cikgu, saya menggunakan kepakaran saya. Okey, sekarang Syafiq, awak jawab apa? Saya Kume. Kume. Okey. Zuhilmi. Saya rasa cikgu macam Urtindu cikgu. Sebab macam bunyinya sama cikgu. Bunyi macam sama, tapi kita tengok betul ke tak. Tapi bukan dia, Zuhailmi. Okey. Kita pergi tengok. 1 2 3. Jawapan dia Kume. Nampak macam sama tapi bukan dia. Ini dia ada main instrumen sambil dia menyanyi. And cara-cara nyanyian dia pun lain. And Kume ni dia menyanyikan guna orang panggil tekak. Dia gunakan tekak. Kalau bahasa dia panggil throat singing. Throat singing. Patutlah tadi saya nampak macam kahak-kahak terkeluar je kau. Bukan kahak je nak keluar. Dia macam semua benda lampu nak terkeluar dia nyanyi tu. Okey. Jadi itu saja 2 soalan saja untuk hari ni. Kita akan further lagi untuk daripada cikgu yang seterusnya. Terima kasih Zuhailmi dan Syafiq. Bye cikgu. Let's go. Let's go. Macam mana murid-murid? Best tak pelajaran hari ini? Mesti best kan? Best kan? Banyak teknik kita tahu, banyak tentang mengenai Urtindu Kume kita telah pelajari pada hari ini. Terima kasih murid-murid untuk atas perhatian kamu, fokus kamu, dan terima kasih atas untuk yang telah mencatat. Terima kasih untuk semuanya. Thank you. Bye-bye. Bye.